Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pagi ini kita sambung bacaan tafsir Nurul Ihsan muka surat 105. Kita sambung ayat 14 daripada surah Ali Imran. Firman Allah Subhanahu wa taala, زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Baik, kata mufassir rahimahullahu ta'ala, zuyyina linnasi hubbus syahawati, dihiasi bagi manusia itu kasih keinginan oleh nafsu. Baik, jadi Allah Ta'ala menyatakan kepada kita tentang bagaimana manusia dihiaskan dengan beberapa perkara di dalam dunia ni. Yang pertama, Allah Ta'ala hiaskan bagi semua manusia, tak kira Islam ataupun kafir. Ya, tak kira Islam ataupun kafir, sebab disebut an-nas, manusia. Ya, semua manusia. Bila lahir dalam dunia, Allah Ta'ala dihiaskan kasih dan cinta kepada asyahawat. Kasih cinta pada syahwat. Apa makna syahwat? Keinginan hawa nafsu. Keinginan hawa nafsu. Apa yang disukai oleh nafsu. Ya. Dan cenderung hawa nafsu kepadanya dan mengambil keseronokan dan kesedapan dengannya. Itu makna asyahwat. Ya, jadi manusia ni cenderung kepada apa yang disuka oleh nafsu. Allah Ta'ala cipta dalam diri kita nafsu, ya, sebagai ibtila, ujian Allah kepada kita. Nafsu ini dia suka pada beberapa perkara yang Allah Ta'ala akan sebut nanti. Ya, dia akan cenderung pada itu. Tak dapat dielakkan oleh semua manusia. Kerana apa? Telah dihiaskan. Baik, kata mufassir, menghias akan dia oleh Allah Ta'ala. Menghias akan dia, akan manusia itu oleh Allah Ta'ala atau syaitan. Jadi ada perbezaan khilaf ya, di antara dua pandangan dalam menafsirkan siapakah yang menghiaskan manusia ini dengan rasa kasih kepada keinginan hawa nafsu itu. Yang pertama dia kata apa? Allah Ta'ala yang menghiaskan. Satu nah. Jadi siapakah yang menghiaskan nafsu itu? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hias kepada manusia ni sebagai ujian di dalam dunia. Ya, yang Allah Ta'ala jadikan keinginan nafsu itu sebagai fitrah dalam diri manusia tu. Jadi passion dan perangai dia dah tak boleh elak, tuan-tuan. Semua orang kena.
Ya. Baik. Pandangan yang kedua mengatakan yang menghiaskan diri manusia tu dengan keinginan hawa nafsu ialah syaitan. Syaitan. Ya. Syaitan ini dia hiaskan dengan meniupkan dalam hati kita itu perasaan was-was, ya, dan menghiaskan hati kita supaya cenderung kepada keinginan tersebut, ya, supaya cenderung kepada keinginan tersebut. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, ya, dia ada 2 ayat. Yang pertama, Allah Ta'ala yang menghiaskan manusia supaya diuji, ya. Dalam Quran Allah Ta'ala kata apa? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amalah. Sesungguhnya kami jadikan apa yang terdapat di atas muka bumi ini sebagai perhiasan yang cantik, ya, supaya kami uji mereka manakah di antara mereka yang terbaik amalan dia. Ya. Itu ayat yang menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala lah yang menghiaskan. Ya. Kata sebahagian ulama syaitan, ya, yang muktamad Allah lah. Kerana hakikat semua Allah Ta'ala yang jadikan, ya, segala perkara dalam dunia ni. Adapun syaitan itu sebab saja, ya, kalau pendapat yang kedua kata. Kerana dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut wa izayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan ketika menghias bagi mereka oleh syaitan amalan-amalan kerja-kerja buat mereka. Ni kan. Itu yang pandangan mengatakan syaitan lah yang menghiaskan manusia ni dengan ditiupkan perasaan cenderung kepada hawa nafsu untuk menuju ke arah kesesatan. Ya. Baik. Itu 2 pandangan. Baik, apakah yang dikatakan syahwat ni? Syahwat tadi kita kata sesuatu yang disukai oleh nafsu. Yang pertama Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala bagi tahu ada berapa yang disukai oleh nafsu. Kesemuanya ada 6 dalam ayat ini. Yang pertama minal nisa'i. Yang pertamanya daripada segala perempuan. Ya, segala perempuan. Baik. Perempuan ini simbol bagi syahwat. Begitu juga lelaki, ya. Simbol bagi syahwat perempuan, ya. Jadi kedua-dua pihak itu cenderung di antara satu sama lain, ya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat, ya, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, supaya kamu tenang wahai para lelaki kepadanya, kepada isteri-isteri itu, dan Allah Ta'ala jadikan di antara kamu mawaddah wa rahmah, kasih sayang dan juga perasaan belah kesian di antara satu sama lain. Ya, itu Allah Ta'ala ciptakan sebegitu rupa kepada lelaki dan perempuan. Baik. Sebab apa disebut perempuan di sini? Para ulama menyatakan, ya, dalam ayat ni Allah Ta'ala mulakan dengan perempuan kerana fitnah perempuan ni lebih dahsyat daripada yang lain. Dalam satu hadis yang sahih, sabda Nabi SAW, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa. Tidak aku tinggalkan selepas pemergian aku, kata Nabi SAW, satu fitnah yang sangat mudarat, yang sangat membahayakan bagi seorang lelaki, bagi lelaki-lelaki berbanding dengan perempuan. Ya. Mana fitnah yang besar, kata Nabi SAW, selepas peninggalan aku ni ialah perempuan. Ya. Fitnah yang besar di atas lelaki itu, iaitulah wanita. Sebab itu kita tengok iklan-iklan pun dia pakai perempuan yang tidak menutup aurat, ya, untuk melariskan jualan iklan dia. Kan? Iklan tayar
Apa kaitannya? Kan, tayar pi bubuh perempuan yang tidak menutup aurat, berpakaian yang tidak elok, kan? Apa kaitannya dengan perempuan tu? Tayar kereta tu, kan? Kalau kata kita tengok di billboard, kan, di mana papan besar, kan, kita tengok iklan racun. Belah-belah sini adalah iklan racun, belah Kuala Lumpur dia tak buh iklan racun, rugi, tak untung, kan? Tak apa nak beli. Belah Kedah, Penang ni tak apalah, petani banyak, kan, orang buat bendang. Yang pegang botol racun tu, tuang racun tu siapa dia? Orang tua petani pakai topi tu, pakaian seperti petani. Jadi sesuai lah, kan? Nak cerita kata baja ni kuat, baja ni bagus dan sebagainya. Ni tayar, apa kaitannya? Kan? Tak ada kaitan langsung. Iklan banyaklah mereka menggunakan wanita, ya. Kerana sebab apa? Sebab wanita ni dia akan wanita dia dijadikan sebagai fitnah kepada lelaki, ya. Sekiranya kalau lelaki itu tidak menjaga diri dia, ya. Sebab tu Nabi sebutlah hadis ni benar, ya. Fitnah yang besar di atas lelaki itu ialah perempuan itu sendiri, ya. Baik, itu yang pertama. Tetapi dalam hadis yang lain kalau kita tengok, kan, Nabi sebut apa? Ad-dunya kulluha mata'. Dunia ni semuanya mata benda yang melalaikan, ya. Semuanya mata benda lah. Dunia ni ialah harta, mata benda, mata'un. Mata' ni makna kita panggil apa? Suatu yang kita boleh ambil kenikmatan dan keseronokan. Kereta, rumah, anak pinak, isteri, ya, dan sebagainya, kan? Nabi kata wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihatu. Dalam hadis ni Nabi sebut begitu, ya. Yang hadis yang sahih, sebaik-baik perhiasan dunia ni, mata benda dunia ni, ialah perempuan yang salihah. Ya, perempuan yang salihah. Itu sebaik-baiknya. Tetapi kalau perempuan itu perempuan yang talihah, yang tidak taat kepada Allah, dia boleh jadi fitnah kepada lelaki. Apabila perempuan itu menjadi perempuan yang salihah, dialah sebaik-baik perhiasan dunia bagi lelaki, ya. Itu Nabi sebut dalam hadis, ya. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Hubbiba ilayya min dunyakum. Aku kasih daripada dunia kamu ini, diberi kasih oleh Allah Ta'ala kepada aku daripada dunia kamu ini, an-nisa, yang pertama perempuan, wat-tibu, dan juga wangi-wangian. Nabi suka, ya, isteri. Nabi suka pada wangi-wangian. Wa ju'ilat qurrata aini fi shalah, dan dijadikan mata hatiku itu sejuk di dalam sembahyang, ya. Baik, itu tiga perkara yang Allah Ta'ala bagi campakkanlah hati Nabi SAW, ya. Baik, itu yang pertama, ya. Sebab itu fitnah kita tengok di hari ini, ya. Mereka banyak menggunakan perempuan, ya. Mengeksploitasi perempuan tu dalam perdagangan, dalam pekerjaan, dan apa jua bidang, ya. Kira perempuan ini dijadikan sebagai tarikan, ya, tarikan utama kepada manusia untuk merosakkan manusia, ya. Kita tengok negara-negara barat buat, kan, dia model mereka, cara hidup mereka, cara bekerja mereka tak lepas daripada menggunakan wanita,
Ya. Mereka kata angkat martabat wanita, sebenarnya mereka telah merosakkan maruah dan martabat wanita. Tapi di mata pada pandangan mata mereka, perempuan ini bila buat macam tu diangkat martabatnya sama taraf dengan lelaki. Padahal perempuan tu telah digunakan oleh tangan-tangan yang bertanggungjawab untuk merosakkan dunia ni. Ya. Dijatuhkan maruah seorang perempuan itu. Baik. Sebab itu kata para ulama, apabila nak merosakkan satu-satu masyarakat, ya, maka rosakkanlah perempuannya. Kerana perempuan itu kilang mengeluarkan generasi. Perempuan ni kilang mengeluarkan generasi. Kalau dirosakkan perempuan tu akan mengeluarkan generasi yang rosak. Ya. Kalau baik perempuan itu, maka perempuan itu akan mengeluarkan generasi yang baik. Kerana didikan anak-anak generasi ini, anak-anak generasi yang kemudian tu bermula daripada tangan ibu tu. Bagaimana cara yang dia mendidik, ya? Sebab tu patah mengatakan tangan yang menghayun buaya itu boleh menggegarkan dunia, kan? Dialah yang akan mencorakkan generasi yang akan datang. Baik. Kalau satu-satu masyarakat, kalau kita nak mengetahui mana-mana masyarakat tu rosak, ya, maka lihatlah perempuannya. Kalau rosak perempuannya, rosaklah generasi masyarakat tu. Di hari ini kalau kita nak tengok rosak masyarakat kita di masa akan datang, kita tengok perempuan-perempuan dalam masyarakat kita. Kalau rosak perempuan dalam masyarakat kita, maka rosaklah generasi yang akan datang. Itu yang pertama, Baik. Yang kedua, wal banina. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut al-banin, dan segala anak-anak jantan, anak lelaki lah. Anak-anak lelaki dan juga perempuan, yes. Baik, tapi disebut ni anak-anak lelaki. Segala anak-anak jantan. Yang kedua, al-banun, ya, anak-anak. Anak-anak ini menjadi fitnah juga bagi ibu bapa dia, ya. Anak-anak inilah merupakan syahwat, perkara yang disukai oleh nafsu manusia. Semua manusia dia kasih kepada anak kerana nafsu dia. Kalau tak ada nafsu, dia tak ada rasa kasih, ya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebab tu dia kata masuk dalam syahwat, ya, benda yang disukai oleh nafsu. Kerana harta kamu, sesungguhnya harta kamu dan juga anak-anak kamu itu fitnah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya. Macam mana yang kata fitnah? Kata ulama tafsir, dia kata fitnah dengan anak ini diuji dengan ibu bapaknya, ya, diuji ibu bapaknya dengan mengumpulkan harta semata-mata kerana anak. Kalau ditanya sebab apa dimasukkan anak ini di dalam perhiasan nafsu syahwat manusia, ya, kerana anak ni dia kita panggil penyejuk mata hati bagi ibu bapa dia, kan? Tetapi ingat, anak ni asal dia penyejuk mata hati bagi ibu bapa. Dialah generasi penerus keturunan bagi ibu bapa dia. Ada anak, mana dia ada keturunan lah. Baik. Tetapi bila anak ini bersama dengan harta, sebab disebut al-banin wal qanatiril muqantarah. Dalam ayat yang lain disebut apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak pinak kamu itu jadi fitnah. Yang bermaksud apa? Yang bermaksud apabila Allah Ta'ala kumpulkan dalam satu ayat harta dan juga anak ni menjadi fitnah. Kalau harta saja ataupun anak saja, dia tak akan jadi begitu. Dia akan jadi fitnah juga, ya, tapi cara lain. Tetapi apabila dikumpulkan dua-dua ni, harta dengan anak pinak,
Maka tiap-tiap seorang yang mempunyai anak dan harta ini perlu berhati-hati dan berjaga-jaga. Kerana apa? Kerana fitnah yang akan menimpa ibu bapa ni apabila dia ada harta dan juga anak pinak, Allah Ta'ala uji dia. Dalam kehidupan ini dia kumpul harta untuk bagi kat anak pinak saja. Betul tak? Betul tak? Lah kita duk kumpul harta lah ni banyak kan. Ada yang kata kita kata ni saya buat rumah satu kat anak ni, saya beli rumah ni lah, ini rumah ni untuk anak sulung. Yang sini ni untuk anak nombor 2. Depa ada rumah siap dah. Kerja berapa? 60 tahun kerja. Kan 60 tahun kerja. Pasal nak apa? Nak kumpul duit, nak cari harta untuk anak cucu. Betul tak? Kita bercakap macam tu dah. Itulah ujian kita. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni. Kan? Allah Ta'ala hiaskan kepada semua manusia. Semua manusia macam tu. Dia akan kasih kepada anak. Ya? Yang menjadi fitnah bagi dia, dia mengumpulkan harta benda dalam kehidupan dunia ni, ya, semata-mata. Ya? Bukan tak boleh kumpul harta, kita boleh. Kita kumpul harta ni untuk apa? Jadi amanah di dalam tangan kita supaya kita infakkan harta ini di jalan Allah. Kan? Di jalan Allah Ta'ala. Tapi ada orang, dan boleh kata kebanyakan manusia, ya, banyakkan manusia ni niat di dalam hati dia, apabila hidup dalam dunia, dia kumpul harta ni untuk tinggal kat anak cucu. Betul tak? Semua orang macam tu lah. Kan? Semua orang macam tu. Semua orang fikir macam tu. Maka niat yang macam tu telah tersasar daripada matlamat sebenar kita hidup dalam dunia ni. Lari jauh. Ya? Terkeluar daripada tu. Ini yang disebut dalam tafsiran ini, ya. Dalam ayat tersebut, macam mana yang kata anak dan harta kita ni jadi fitnah. Heran juga. Ya. Fitnah anak dan harta benda ni, yang jadi dua-dua ni jadi fitnah apabila seseorang itu hidup dalam dunia dengan tujuan. Dia hidup dalam dunia ni, dia tak tahu apa tujuan dia hidup dalam dunia. Hidup dalam dunia ni tujuan untuk mengumpulkan harta semata-mata kerana anak cucu. Yang malangnya apabila harta yang terkumpul bila kita meninggal dunia, dia bagi, ada yang bagi siap-siap dah, ada yang tak bagi, dia akan bagi pusaka. Kan? Ada hak bagi siap-siap dah harta. Apabila kita meninggal dunia, anak sikit pun tak ingat kat kita. Kan? Kau nak buat tahlil ke, kau nak buat kenuri ke, nak buat, tak ada ingat langsung. Sikit pun tak ingat. Ya? Nak buat kebajikan untuk kita ke, tak ada. Ada dia ingat kita? Tak. Yang dia ingat, dia tukar sport rim baru. Nak bubuh brake pad Recaro hak baru punya 1,000. Kan? Tu tanya pok-pok muda ni tahu, kan? Yang dia tahu dia nak beli kereta baru. Yang dia tahu dia nak buat renovation, tambah rumah, nak buat rumah macam orang kaya. Dia lupa pada ibu bapa dia dah yang bertungkuh lumus membanting tulang sepanjang hidup dia untuk kumpul harta bagi ke anak untuk keselesaan mereka. Dia lupa. Tak ada balas sikit pun. Ya? Naya dah kita. Naya no. Kita dah lah amal kita sikit, nak buat amal, nak kena cari kehidupan dalam dunia ni, nak kumpul harta. Bila kumpul harta, amal kita sikit, bawa pergi akhirat. Tu yang kata jadi fitnah tu. Ya? Baik. Jadi para ulama juga mengatakan apa sebab kasihnya seseorang itu kepada anak pinak dan isteri-isteri. Dia kata satu benda saja, untuk memastikan ada generasi penerus bagi keturunan dia, ya, supaya nama dia diingati, ya, dia diingati oleh anak cucunya, disebut. Semua manusia nak macam tu. Baik, kemudian yang ketiga, wal qanatiril muqantarati,
dan segala harta yang banyak yang dihimpun dari minaz zahabi wal fiddati, daripada emas dan perak. Ini perkara hak ketiga. Perkara yang ketiga, Allah Ta'ala hias ya, dihiaskan kepada manusia itu kasih kepada keinginan nafsu. Apa dia keinginan nafsu yang ketiga? Iaitu al-qanatiril muqantarah, harta yang berbungkal-bungkal. Ya. Kalau kita tengok dalam tafsir Pimpinan Rahman, dia kata harta yang berbungkal-bungkal, emas perak yang berbungkal-bungkal. Ini simbolik kepada harta benda yang banyak. Zaman law tak simpan emas perak dah lah. Ya. Itu Allah Ta'ala bagi contoh. Kerana emas dan perak ini daripada dulu sampai hari ini merupakan harta yang paling bernilai dalam dunia. Ya. Bukan duit ya. Emas itu harta yang paling bernilai sampai hari ini. Duit tak ada menilai sikit pun. Duit tu dipernilai apabila kerajaan, tuan-tuan tengok kata Matan Pasiak nak buat keluar duit nyari, boleh tak? Ha? Try buat keluar. Siapa ni cetak cantik pada ringgit Malaysia lagi? Siapa nak pakai? Siapa pun tak mau. Kan? Kita pering keluar lah, beli pencetak pasal siapa pun tak mau. Betul tak? Kan? Tapi duit, kan, contohlah kita kata yang kata tak nilai, duit terkoyak, alah hujung bucu dia tu terkoyak tu ya. Kan, kita bagi ni duit koyak ni, saya tak mau, tak laku terus RM50. Tak laku terus kan. Ataupun duit 100 terkoyak sikit, nombor tak hilang pun. Dia tengok bagi duit lain lah. Duit ni tak apa ni, dia terkoyak atas, saya tak mau. Tak laku terus, pergi kat siapa pun tak mau. Allah nak kena pergi bank pula, bank tukar pula, pergi bank negara. Nampak tak? Kan? Jadi duit itu bukan apa nilai dia di situ kan. Bila dijamin oleh kerajaan, kan, kata dia bernilai, adalah faktor-faktor menyebabkan dia bernilai tu. Kan? Pasal apa? Pasal duit ni disandarkan kepada emas. Yang ada dalam simpanan kerajaan. Ya. Ada kerajaan yang sandarkan dengan emas, ada dengan mata wang asing. Ya. Jadi ada duit tu bernilai dengan sebab kuasa membeli menggunakan wang tu dipercayai oleh orang yang menggunakan wang tu, macam dolar Amerika, kan? Semua orang nak melakukan tukaran, nak beli minyak ke apa semua dengan dolar, maka dia punya nilai dia tinggi dengan sebab tukaran wang tu, ya, dengan sebab penggunaan wang tu dan kepercayaan terhadap dia. Banyak lagi lah faktor lain. Baik, zaman law kita kata duit lah berada, ya. Kalau Amerika runtuh, kita simpan $1 juta, apa nak buat? Tak boleh pergi bakar malah, kan? Kalau satu kerajaan tu runtuh, habis. Tapi kalau satu kerajaan tu runtuh, emas ada, emas tetap akan menjadi benda yang bernilai. Ada kerajaan ke tak ada kerajaan. Nampak tak? Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ni, ya, manusia ni kasih kepada harta emas perak yang berbungkal-bungkal. Harta yang banyak lah maksudnya. Ya? Harta yang banyak. Dia suka pada tu. Keinginan dia meluat-luat ke arah tu. Dia tak boleh, melainkan orang yang mempunyai kekuatan takwa dan iman yang kukuh dalam hati. Dia tahu duit ni, harta ni nak guna kat mana. Dia tahu duit duduk di tangan dia, harta duduk di tangan ni amanah Allah, kan? Yang Allah Ta'ala akan tanya, kan, daripada mana harta kamu ambil di akhirat esok, dan ke manakah kamu infakkan, belanjakan. Bagaimana Nabi sebut dalam satu hadis. Dan dalam satu hadis Nabi SAW nak bagi tahu tentang kasihnya manusia kepada harta benda ni. Ya? Ini satu benda yang kita tak heran, yang kita tengok pada hari ini. Pasal apa dia ni kaya, dia nak lagi. Nabi sebut dalam hadis, laukana libni adamah, ya, wadin min malin. Kalau Nabi kata anak Adam itu dia ada satu lembah daripada harta. Laukana libni adama wadin min malin labtagha ilaihi thaniyan.
Kalau dia ada satu lembah ni, kita kata satu benang retah. Senang. Buat lembah kita tak faham. Tempat dengan Arab adalah di Padang Pasir ada lembah, ada ayak di situ. Luas. Ya. Kita kata lah besar benang ni. Yang duk ada kita duk tengok ni. Penuh dengan harta benda. Ya. Maka dia nak wadi yang kedua. Nescaya dia akan mencari lembah yang kedua. Dia akan cari lembah yang kedua untuk kumpul harta. Dia tak rasa cukup dengan apa yang ada. Tidak ada sifat qanaah. Kan dalam tasawuf kita belajar al-qanaah tu. Tak rasa cukup. Ya, tak bersyukur. Dia rasa tak puas, dia nak tambah lagi. Kan? Walau kana lahu wadiyani, dan kalau dia dah dapat dua ni dah lembah harta ni, kan, labtagha biha thalisan, dia nak cari pula hak ketiga pula. Tengok tamak halobanya manusia. Ya, wala yamla'u jawfa ibni adama illa turab, dan tidak akan penuh di dalam rongga tenggorok ya anak Adam tu melainkan tanah. Ya, maknanya selagi mana dia tak mati, tak isi dalam dalam mulut dia tanah, maknanya dia tak mati lagi lah. Begitulah dia nak mencari harta sebanyak mungkin. Ya, tu Nabi sebut begitu. Nabi sebutlah hadis, ini perkara yang benar. Apa yang Nabi sebut kan, kita dah dapat dah, Allah Ta'ala bagi, kita nak lagi. Lepas tu kita tengok dalam masyarakat Melayu kita kan, Allah Ta'ala dah bagi kesenangan dah. Ada pekerjaan yang baik kan, perniagaan yang elok, tak puas mai Pak Man Telo. Tahu Pak Man Telo? Kan? Tahu Pak Man Telo? Pak Man Telo buat skin cepat kaya, meneru orang masuk. Tuan-tuan tahu di mana? Di Kemunting, Taiping. Ada visa masuk. Kemunting, Taiping. Kan, semua orang nak jadi kaya. Tu cerita lama dululah, tahun 90-an kan. Dah lama. Jadi pakat meneru satu Malaysia masuk. Kan? Padahal dia tak sedar apa yang Allah Ta'ala bagi kat dia tu senang dah. Ada dah. Masuk dalam skin cepat kaya tu. Kan? Pi 10,000, ada yang tamak pun 50,000. Ada yang ni jual tanah pun ada. Ya, jual tanah masuk skim tu. Lalu dia habis ya. Ditangkap ya, didakwa oleh kerajaan, dia rampas, habis semua, terduduk. Ya. Pasal apa jadi macam tu? Lepas tu mai pula skim lain macam-macam. Kan? Macam-macam nama lah sepanjang ni. Lepas tu dulu awal tahun 2000 ada direct selling kan, yang ada sistem piramid ya, buh barang saja. Lepas tu barang tak beredar pun dalam pelanggan kan, barang duduk dalam tu nampak macam jual, tetapi mereka menggunakan wang itu beredar dalam ahli untuk diberikan bonus kan, daripada duit yang dicarumkan tu. Bukan duit mana pun, tak ada berniaga apa, dia pusing duit. Pakat masuk, ada yang buat loan. Kalau yang terbaru kan, mereka buat loan, tak jual tanah lah. Lah ni orang ada kerja belakang, buat loan, personal loan 50,000. Pada satu segi kalau masuk 50,000 cukup setahun akan dapat contoh dia kata 10 kali ganda. Oh, seronok. Masuk 50,000 dapat 10 ganda, 500,000, setengah juta dalam masa setahun. Kita simpankan dan carumkan duit tu. Kena. Ada yang kena macau scam kan. Masuk hak international punya, banyak kena. Ada yang pencen penjawat awam dapatlah duit, pencen dia duit KWSP ke apa dia buat keluar, duit simpanan masa tua dia tu keluar 1 juta, punya tamak 1 juta tu boleh hidup dah tak wan weh. 1 juta tu
Boleh hidup tak habis takkan hari-hari nak makan nasi Arab, pecin manis, darah tinggi, apa nama dengan semua ada, semua kena pantang dah. Anak cucu duk sebat makanan tu. Kalau nak jamu pun sekali-sekala depa balik, kita tak boleh nak pi dah. 1 juta tak puas hati lagi, masuk terbang 1 juta, terduduk masuk hospital KPJ. Itu dia. KPJ reject pula, apa saya apa tak bayar bulan ni. Pi hospital Sepang Jaya. Nampak tak? Ya. Akhirnya apa nama manusia tu tertipu dengan harta benda ni. Kita tengok kan, berniaga elok dah. Kan, dapat dah bulan-bulan tu ribu dah dapat, tak puas hati aku tak mau berniaga, tak larat dia kata kan. Nak dapat duit free kan, masuk habis perniagaan. Terduduk berniaga tepi jalan balik, jual nasi lemak. Kan. Tu pun tak seri, buat pula. Kan. Berapa ramai orang Melayu kita main judi. Pasal apa dia main judi? Pasal dia nak cepat kaya. Kan. Nak cepat kaya. Pusat judi, kita tengok apa yang berlaku di Sungai Buloh baru ni kan. Didedahkan banyak pusat judi. Kan. Yang masuk banyak tu, ada di antara yang komen dia biasa masuk, mana orang Melayu kita, orang Islam kita. So jadi haram lah. Pasal apa dia masuk? Pasal dia nak cepat kaya. Pasal harta ni lah. Dapat gaji bulan, setengah tu simpan untuk pembelajaran keluarga, setengah lagi untuk ni. Yang tu orang yang baik sikit lah, main judi tu. Yang hak teruknya dia perhabis semua. Dia kata memang menang besar lah kali ni kan, nombor besar kan. Lah apa tak boleh. Minta apa dekat tokel pula RM5 hutang, nak duit minyak motor nak balik, tak ada duit. Dia sampai macam tu sekali. Sebab tu apa yang Nabi bagi tahu tadi benar. Dia dah ada dekat dia satu lembah harta cukup banyak dah. Dia tamak nak yang kedua. Ada 2 tamak nak ketiga. Yang ketiga nak keempat, sehinggalah memenuhi tenggorok dia dengan tanah. Maknanya sampailah dia mati barulah. Tu nak mati pun dia ingat kata lagi. Nak mati. Dia pasal apa jadi macam tu? Pasal dia tak meletakkan harta yang ada di tangan dia itu sebagai amanah Allah. Dia tak letak macam tu. Kalau kita letakkan dalam hati kita, sematkan dalam hati kita, harta tu sebagai amanah Allah, dia takkan jadi macam tu. Dan dia anggap kata harta tu bukan milik dia. Kan, akan diaudit. Macam mana kita kerja kan, diberi amanah oleh kerajaan untuk menjaga harta kerajaan, wang kerajaan, maka kita tak guna untuk peribadi kita. Betul tak? Nak guna peribadi, apa yang kita nampak? Bila nak ambil duit, kita teringat SPRN, tak balik. Nak ambil teringat SPRN, tak balik. Betul tak? Nak ambil, aku baju oren ni, baju oren tak balik. Tak jadi. Nak ambil RM1 apa? SPRN RM1 pun dia kira letak balik. Betul tak? Dia kata ini bukan duit aku, ni duit rakyat. Begitulah kalau kita anggap harta yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, ya, kita anggap harta yang bagi kita bukan duit kita, amanah Allah kepada kita. Bila amanah tu bukan kita punya, Allah Ta'ala suruh guna, macam mana kerajaan bagi kita suruh guna, ya, kita sebagai menteri ke apa tak kira lah, ketua jabatan, guna wang ni untuk keperluan jabatan, kementerian atau untuk rakyat. Kita kena guna, kita tak boleh ambil sikit 10%, tak boleh. Kita dah ada gaji dah. Begitulah kita dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah bagi rezeki pada kita dah. Kan? Jadi harta yang ada pada kita, kita anggap bila kita nak salah guna, Allah Ta'ala suruh guna pada jalan dia. Kan? Nafkah anak isteri, guna harta ini untuk jalan Allah. Sebab tu dalam ilmu fiqh tuan baca kan, bila kita ada harta, kemudian kita nak sedekahkan harta kita kepada seseorang. Kalau kita tahu seseorang itu melakukan maksiat dengan harta yang kita sedekahkan, haram kita bagi kat dia. Begitu juga zakat. Kita tahu kita nak bagi zakat pada orang miskin, dia miskin ni, dia susah, tetapi kita tahu kata dia akan guna wang zakat ni untuk berjudi. Memang kita tahu, yakin, kita tengok dengan mata, ataupun orang cerita kepada kita berita yang benar, kan? Dia jadi macam mana? Hukum dalam fiqh sendiri, tuan-tuan.
haram seseorang tu bayar zakat pada fakir miskin, sedangkan Quran sebut innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat itu diperuntukkan bagi fakir miskin, kan, fakir dan miskin. Tetapi apabila fakir miskin guna wang itu kepada jalan yang haram, makna dia tidak menjaga amanah Allah. Padahal zakat tu dia punya, dia nak ikut suka, bukan boleh ikut suka nak, dia tetap terikat dengan hukum Allah. Kalau kita tahu kata dia guna untuk buat maksiat, haram kita bagi zakat kat dia. Penagih dadah mai pejabat urus zakat, kan, tahu dah susah ni, makan tak ada dah. Kawan tu lah jaga kaunter, keluar duit makan, tunggu juga. Kita tahu dia penagih dadah, maka pejabat urus zakat haram bagi pada penagih dadah ni, kerana dia akan pergi beli dadah, kan. Itu dalam ilmu fiqh. Bukan kata tu sedekah pun haram kita bagi kalau kita tahu sedekah yang kita infakkan kepada seorang itu dia akan guna kepada jalan maksiat. Sebab tu kita kena faham, harta yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni tengok bergantung pada niat kita. Kita pegang harta yang ada di tangan kita ni, kita guna sebagaimana yang disuruh oleh Allah. Bagaimana tadilah kerajaan suruh guna untuk saluran ni, kita tak boleh ambil kat kita, ya, untuk jalan yang tak betul, itu bukan kita punya, ya, amanah kerajaan kepada kita. Baik. Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga, kan. Kemudian yang keempat, Allah Ta'ala berfirman wal khailil musawwamati, dan kuda yang elok. Kuda yang elok ini pun yang disukai oleh manusia, oleh hawa nafsu, ya, yang Allah Ta'ala campakkan rasa kasih kepada kuda yang elok. Kuda ni kenderaan, kerana kuda ini merupakan harta yang eksklusif bagi orang kaya. Kerana zaman lah kuda ni mahal, bukannya murah. Kita tak main kuda padi pun tak ada duit nak beli. Kan, kuda mahal, ya. Jadi tengok pada pemilikan tu. Kalau kita guna untuk bermegah-megah di kalangan manusia, ya, berlumba-lumba, maka itu dikeji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita guna untuk berjihad di jalan Allah, kuda ni sebagai kenderaan perang, sebagaimana Allah Ta'ala sebut wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail, ya, dan persiapkanlah bagi kamu sekuasa kamu daripada kekuatan ketenteraan dan juga kuda-kuda perang, ya, mengikat kuda-kuda perang tu untuk berperang di jalan Allah. Baik, maka itu dipuji oleh syarak, ya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik. Dan yang ketiga, yang kelimanya, Allah Ta'ala sebut wal an'am, dan segala na'am. Apa na'am? Iaitu binatang ternakan. 4, ya. Yang pertama kebau, lembu, kambing, unta, ya. Kambing dengan berbagai jenis dia lah. Kambing kacang, tahu kambing kacang, kan? Kambing kacang tu kambing kampung lah, orang panggil kambing kacang. Kambing biri-biri, bulu kelinti tu, kan. Kibas, ekor panjang, biri-biri juga, kan. Segala jenis dan bagai-bagai dia. Dan unta, yang ni dipanggil al-an'am. Al-an'am ni binatang ternakan yang sah kita buat korban. Nampak, nah? Baik, segala binatang ternakan, kerana binatang ternakan ini merupakan kekayaan manusia yang asal daripada dulu sampai hari ini, ya. Maka manusia berbangga dengan binatang ternakan kerana dia sebahagian daripada sumber makanan manusia, kan. Sumber makanan yang jadi lauk pauk bagi manusia, ya. Itu juga disukai ataupun dikasihi oleh hawa nafsu. Wal harthi, dan yang terakhir yang keenam, dan bendang kebun, dia kata. Bendang kebun. Bendang kebun. Bendang tanam padi, kebun tanam pokok buah-buahan.
Tengok dia tafsir macam tu kan. Kena elok lah. Al-harth, ya. Iaitu tanam-tanaman di ladang seperti gandum, padi dan seumpamanya, jagung. Jagung dia masuk lah. Jagung walaupun tempat kita ni bukan makanan asasi, tetapi di negara Afrika merupakan makanan asasi. Jagung tu dikeringkan, nanti dimasak balik. Jagung keras-keras ada jual sini. Jagung keras ada sini bagi makan ayam ya. Kan? Tetapi kalau di setengah-setengah negara, khususnya di Afrika, jagung tu merupakan makanan asasi macam kita, dia jadi keras, dia ketuik. Nanti depa rebus, depa masak, buat tepung, buat macam-macam makanan. Kita tak reti nak buat. Jagung tu kita tahu makan yang segar kan. Dan begitu juga kebun, tanam-tanaman buah-buahan dengan pelbagai jenis buah-buahan yang ada. Itu juga yang disukai, yang dikasihi oleh manusia nah. Kerana itulah sumber makanan utama, sumber bagi kehidupan manusia, sama ada di kampung ataupun di bandar nah. Maka keperluan kepada makanan ini lebih daripada hak yang lain. Yang ni yang paling besar. Pasal manusia dia tak boleh hidup tanpa makanan. Rekod manusia boleh hidup 7 hari tanpa makanan, lepas tu mati ya. Rekod lah. Yang setakat ni rekod dunia lah. Kita 3-4 hari pun rasa-rasa tak lama dah, nak mati dah kan. Baik. Kalau banding dengan 6 perkara ni, jadi tanam-tanaman ya, di kebun dan di ladang itulah merupakan keperluan yang sangat diperlukan oleh semua manusia ya. Itu juga masuk dalam harta yang dikasihi, yang disukai oleh hawa nafsu ya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, zalika mata'ul hayatid dunya, bermula yang demikian itu kesedapan hidup di dunia, kemudian binasa. Semua hadis Allah Ta'ala sebut ni, dia kata apa? Hanyalah kesedapan hidup dunia saja ya? Keseronokan hidup dunia saja. Kemudian dia akan binasa dunia serta dengan harta benda tu. Dia takkan kekal kan? Kalau kita tengok ni, pasal apa barang-barang hak kita duk beli, kenderaan ke apa sajalah kan, dia keluar saja model baru kan. Satunya prospek perniagaan kan. Kita habis jual ni, kita nak jual apa pula kan. Lepas tahun tu kita jual benda ni pula, benda sama, buat baru pula, orang beli pula, orang nak berniaga, untung kan. Lagi jual sekali boleh pakai 20 tahun, tutup dah kilang kawan tu kan. Kawan pun strategi perniagaan kena pandai kok. Kalau berniaga jenis makanan tak apa, hari-hari orang nak pakai. Berniaga jenis kereta kan, orang nak pakai 5-6 tahun, hampir bayar hutang kan 9 tahun kan. Lepas tu kalau kata kita buat sekali boleh pakai 20 tahun. Tak kena perbaik apa semua. Pomen tak ada kerja kan. Kedai spare part, kilang spare part pun tak boleh keluar spare part. Kilang buat kereta tu sekali dia tutup lah kilang, berniaga lain pula. Dia kata rugi berniaga kereta ni kan, boleh pakai 200 hari. Baik kita berniaga tanam-tanaman lah senang kan. Hari-hari boleh ni berniaga gula ke, hari-hari boleh jual, hari-hari boleh keluar, orang nak makan. Nampak ni. Pasal apa dia orang keluar tu? Kerana kita tengok ni, hari pertama kita beli kenderaan tu, tidur malam tak boleh, tengah malam kita bangkit basuh lagi. Hari kedua pun macam tu juga. Seminggu lepas tu dia okey, masih syok lagi kan. Lepas tu sebulan, setahun, kita tak kisah dah kan, kenderaan kita. Lepas tu orang sendiri tengok pun malah tak apa sikit lah dia kan. Kita tak kisah dah. Kalau hari ni kita beli kenderaan, tak kira orang sendiri, kita keluar cekak. Kata ni, aku baru beli kereta ni, kata. Hang dah main sendiri dah ada ni. Ni berapa ni? Hang bayar 1,000. Lah sikit lah. Tak kira pergi polis balik, lah dah 1,000 bayar. Betul tak? Dia marah sungguh-sungguh pasal baru beli. Tanda tu kasih kepada harta. Tetapi bila dah pakai setahun, 2-3 tahun, lama dah, dia tak kisah dah. Pasal apa? Pasal sifat harta benda dalam dunia ni, dia binasa ya? Sifat dia binasa. Dia akan binasa satu hari nanti. Allah Ta'ala akan binasakan. Sifat dia tu kasih yang sementara saja, dia tak kekal
Dia akan jadi buruk. Mana tahu binasa tu kenderaan kita ada tak kenderaan kita jadi kuih baru? Ada tak jadi kuih baru? Hari ni pakai, esok kuih lama, kuih baru. Wes seronok tu. Kilang tutup juga. Nega sekali lah. Kan? Dia tak jadi kuih baru, dia jadi kuih buruk dan buruk kita tak suka dah. Itu tanda kata harta benda dunia ni binasa. Dia akan ke arah binasa, dia akan semakin lama semakin berubah. Kita pun tak mau dah, dia bawa pula model baru pula, beli pula. Maknanya kenikmatan dalam dunia ni perlu diperbaharui. Kan? Betul tak? Dia akan hilang kena baru, hilang kena baru pula. Dia tak kekal. Tapi kenikmatan akhirat tu kekal. Kita nak mana? Itu orang panggil apa? Jalan nak bagi kita fikir supaya kita tak kasih pada dunia. Kan? Sebab akhirnya lepas tu kita tak rasa apa dah. Kita rasa cemui dengan kenderaan kita, nak tukar baru pula. Cemui dah naik. Kata apa ni? Mercedes mencemui dah. Kan? Sebab dia bersifat ke arah binasa. Macam itulah ya? Allah Ta'ala buat dalam dunia ni. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dah tadi kan, zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah Ta'ala itu pada sisinya sebaik-baik tempat kembali. Tengok Allah Ta'ala sebut di ayat ini, Allah Ta'ala lah sebaik tempat kembali, iaitu di hari akhirat kelak ya. Dan apa dia? Allah Ta'ala itu sebaik-baik, apa dia tempat kembali itu? Sebaik-baik tempat kembali iaitu syurga. Syurga ni lah sebaik-baik tempat kembali ya. Di akhir ayat ni Allah Ta'ala tutup ya. Sebelum masuk pada ayat lain, wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah Ta'ala pada di sisinya, mana ada pada Allah Ta'ala ada satu lagi benda yang paling baik waktu kita kembali balik di hari akhirat. Apa dia? Iaitu syurga kan? Maka sayugia gemar kamu pada Allah Ta'ala, tiada pada yang lain. Maka bila Allah Ta'ala sebut di sisi Allah Ta'ala itu ada sebaik-baik tempat kembali iaitu syurga, maka kita nak tuju pada siapa? Kita nak gemar, nak cenderung pada siapa? Cenderung pada Allah lah. Kalau dia yang akan kurniakan syurga pada kita, yang syurga ini akan kekal selama-lamanya ya? Syurga ni akan kekal selama-lamanya. Dan nikmat syurga tu dia bukan semakin berkurang dah, nikmat tu semakin bertambah. Kita rasa hari ni, di hari esok tu kalau benda yang sama, kita rasa dia akan bertambah nikmat dia kan? Buah syurga yang kita makan hari ini ya, dengan hak esok kita makan tak sama. Hak yang esok kita rasa lain dan lebih nikmat daripada hak yang hari sebelumnya. Begitulah setiap hari. Kita rasa khalid tak sedap duduk selama-lamanya, tak sedap. Nampak no? Sebab tu ayat Quran ni jadi panduan pada kita. Kalau kita rasa kasih kita kepada dunia kuat, kita tengok balik pada ayat ni, wallahu indahu husnul ma'ab ya? Dan tadabbur ayat ini supaya sekurang-kurangnya hati kita, kebergantungan kita pada dunia tu tidak menjadi semakin mencengkam pada diri kita ya? Baik, selesai ayat itu dia masuk pada cerita lain pula. Jadi kita berhenti pada ayat 15, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum ya? Kita berhenti di sini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita sambung kitab yang kedua, Hidayatus Salikin, muka surat 62 ni. Muka surat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ja'alana mukhlishina bi qiraatih. Baik, kata dia baris yang 246 di bawah ni. Bermula perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga ni, amalan selepas daripada naiknya matahari. Kan?
Itu tajuk utama dia. Yang pertama, selepas selesai daripada kita sembahyang sunat duha, ada masa kosong banyak sebelum sampai kepada waktu zuhur. Maka yang pertama dia suruh isi benda yang paling baik. Apa dia? Menuntut ilmu yang memberi manfaat. Kalau kita tak mampu untuk menuntut ilmu memberi manfaat atas sebab-sebab tertentu, tapi kita dah ada ilmu fardhu ain dah, syarat dia kena ada ilmu fardhu ain. Selepas daripada itu kita beramal lah, berzikir, baca Quran dan sebagainya, amal ibadat, ya. Tetapi menuntut ilmu tu lebih afdal daripada amal ibadat. Besar menuntut ilmu ni, no? Kita isi dengan amal ibadat. Kalau kita tak berkemampuan, kita sakit ke apa semua, nak pergi menuntut ilmu tak boleh, ataupun ada kekangan-kekangan yang lain, maka kita sibukkan diri kita dengan ibadah yang sunat, ya, zikir, baca Quran, tasbih, selawat pada Nabi dan pelbagai ibadat yang lain sepanjang sebelum waktu zuhur tu. Baik, itu peringkat yang kedua. Kemudian dia kata perkara yang ketiga yang kita perlu sibukkan diri kita selepas pada waktu naik matahari dan sebelum zuhur. Ini perkara yang ketiga. Ya, kalau kita tak boleh buat, tak boleh menuntut ilmu, dan kita tak boleh juga nak berzikir, baca Quran, mengucap tasbih, ya, selawat Nabi dan sebagainya. Ini dia beritahu hak ketiga ni pula. Bermula perkara yang ketiga, bahawa masyghul engkau dengan suatu yang menyampaikan dengan dia akan berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan kepada muslimin. Perkara yang ketiga, kalau kita tak menuntut ilmu, ya, itu paling tinggi, ya, kita buat ibadat yang sunat, itu yang kedua. Kalau kita tak buat ibadat yang sunat, hak ketiga ni kita buat. Dalam hidup kita kena ada hak ni, ya. Hak ketiga tu apa? Kita sibuk, masyghul ni makna sibukkan diri lah. Sibukkan diri dengan sesuatu perkara, suatu kerja yang boleh dianggap sebagai berbuat kebaikan kepada orang Islam. Ni, macam mana kita tolong orang susah? Kita ada duit, kita pergi tolong orang susah. Kita pergi cari orang susah. Kita pergi cari janda-janda yang punya anak yang tak ada pekerjaan, kita bagi tolong dia, ya. Kita tolong anak-anak yatim, kan, dan sebagainya. Banyak macam NGO yang buat, ya, hantar buat kerja kebajikan, sukarela, tak ambil gaji upah, ya. Dia guna harta dia terima amanah daripada orang lain untuk menyalurkan bantuan kepada mangsa-mangsa perang di luar negara, kepada saudara sesama Islam di Palestin dan juga di tempat-tempat yang lain di mana umat Islam tertindas, kan. Banyak benda kebajikan yang kita boleh buat. Kita pergi di masjid, Tok Siak tu nampak tak larat dah, kita pun tolong dia. Nampak masjid ni tak cicak, kita pakat pergi cuci, kan. Pergi cari cebok beli. Cebok pun tinggal 2 berebut anak jemaah, kan, main Jumaat pergi beli. Kita tak payah duk ni lah. Yang masjid pula kedekut nak keluar duit. Ni bukan semua masjid lah. Kan, cebok pun dia tak mau beli. Contoh dia, kan, duit orang bagi suruh beli cebok, dia tak beli. Tak apa, kita keluarlah duit kita beli cebok, kan. Tengok selipar tak ada, putih tali dah, selipar Jepun nak masuk tandas, kita beli selipar. Banyak benda boleh buat, kalau kita nak buat lah. Sekiranya hari-hari ni, waktu pagi ni, waktu siang hari ni, kita buat. Tu yang kata harta tadi, yang berbungkar-bungkar banyak, nak buat apa? Guna untuk jalan ni. Kita tak rajin baca Quran, tasbih, selawat apa semua, kita guna harta kita untuk buat kebaikan, ataupun kita gunakan riang kita, tenaga kita untuk buat kebaikan kepada orang lain, ya. Baik. Dan engkau perbuat akan suatu yang memasukkan dengan dia itu akan kesukaan ke dalam hati orang mukminin. Apa dia? Kita buat suatu benda yang bagi orang mukmin ni suka hati. Kita tengok orang mukmin susah, kan. Keluarga ni anak dia ramai, ya, ada yang tak sekolah. Dia kata tak apalah, anak-anak yang tak sekolah ni saya
bantu semua. Saya tanggung pelajaran dia. Seronok mak ayah teriak. Ayah dia, saya tak mampu lah, saya nak kerja tak boleh, kan. Kederat tak ada dah, saya lumpuh, kan. Kalau cik tolong ni alhamdulillah, kan. Dia tak tahu nak buat apa dah. Kita pi bagi keseronokan dalam hati orang mukmin. Itu satu cara dia sebut, kan. Baik, atau engkau perbuat akan suatu yang memudahkan dengan dia segala amal yang soleh. Ataupun kita buat suatu benda, ya, satu pekerjaan yang memudahkan amal yang soleh. Kan, amal yang soleh. Tak kira apa, macam tadi, kan. Macam tadi kita beli cebok. Cebok tu alat untuk berwuduk. Kan, orang nak berwuduk. Wuduk tu merupakan syarat bagi sah sembahyang. Nak jadi ibadat, kan, amal soleh. Kita bagi makan orang yang sedang beriktikaf di masjid. Dia iktikaf berapa orang ni, kita tak apa ni, saya orang siapa-siapa jemaah tabligh yang iktikaf sini, saya bagi makan hari-hari. Cik tak usah masak di sini, saya main hantar, kan. Masjid ni tak ada orang iktikaf besar ni, masjid ni ada juga orang lain mai, tak apa saya ni bantu depa ni, kan. Bantu pelajar-pelajar yang nak menuntut ilmu. Kita tolonglah, mudahkan mereka untuk menuntut, kita beli kitab mereka. Ataupun kita bagi duit untuk mereka menuntut ilmu. Kerana bila mereka jadi ulama, besar tak pahala yang kita dapat. Mereka sampaikan ilmu pada orang lain dengan sebab kita tolong. Itu dia kata, kita mudahkan segala amal soleh, ya, memudahkan amal soleh yang orang lain buat. Dan ulama sufiah, orang alim yang sufi, nah. Orang alim, ulama as-sufiah ni mana orang alim yang sufi. Orang alim sufi ni orang yang mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Ulama yang mendekatkan diri dia dengan Allah Ta'ala dengan jalan kesufian dia, maka kita berkhidmat untuk dia bagi memudahkan urusan dia. Zaman Allah tak ada dah, ya. Dan ahluddin, iaitu orang yang beragama, ya, kita mudahkan urusan mereka. Mudahkan urusan ulama sufiah ni, ulama-ulama yang berjalan menuju kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Dan juga orang-orang ahli agama, ya, kita tolong dan permudahkan mereka urusan mereka, tak kira lah apa-apa urusan. Dan berkhidmat kepada segala guru-guru kita. Kita khidmat pada guru kita. Sebab tu kalau, ya, di pondok ni dia punya tradisi dia, di madrasah pun sama juga tradisi dia, di tahfiz ke apa, dia ada satu yang dipanggil khidmat di sini, ya, kita ambil. Di sekolah tak boleh buat macam tu lah. Mak dia saman sekolah, pengetua pening kepala, budak dipaksa mencuci tandas. Dan juga ni tukang kebun ada, mereka tu main nak belajar, lepas tu paksa budak buat ni, kan. Tak ada dalam sistem ni, tak ada, ya, kecuali mereka buat gotong royong tu, dimaklumkan kepada kedua ibu bapa gitulah, tak apalah. Kita ada, ya, dalam tradisi pengajian Islam kita sejak daripada zaman Nabi sampailah zaman Allah ni diwarisi, ya. Kita berkhidmat untuk guru kita. Kita berkhidmat kerana guru kita berkhidmat menyampaikan ilmu, bersusah payah. Dia susah payah. Dia tengok macam senang, dia balik nak baca tengah malam mentelaah kitab, kan. Lepas tu dia nak baca lagi. Baca tu pun keluar tenaga, tak larat dah, penat dah. Kan. Kita tak baca tak apa, kan. Lepas tu nak kena fikir lagi. Jadi khidmat untuk guru ni sebagai salah satu membalas budi dan jasa baik.
Dia sampai ilmu pada kita, kita gantilah dengan khidmat pada dia. Kan? Itu tak ada dalam ni lah. Kalau di dalam sistem persekolahan mainstream ni, kan, kalau di barat, guru tu kuli kepada budak. Guru tu kuli kepada budak, tambah zaman lah. Kan? Kamu dibayar gaji untuk mengajar. Ya? Bagi budak ni pandai. Budak ni tak pandai, kena. Kan? Budak tu tuan. Pelajar tu tuan. Kan? Dia ni guru tu sebagai hamba dia. Tu yang kena pada hari ni. Sebab tu ilmu, kalau macam tu tidak ada keberkatan. Ilmu yang macam ni tidak ada keberkatan sikit pun. Ya. Adapun ilmu yang kita warisi daripada salafus soleh dulu, berkhidmat kepada guru, menyampaikan ilmu dengan ikhlas, ilmu tu ada keberkatan. Allah Ta'ala bagi keberkatan kepada guru tu, bagi pada anak murid dia. Anak khidmat. Ada anak murid yang dia hidup dia khidmat kepada guru. Akhirnya Allah Ta'ala futuh, buka. Dia jadi alim. Benda yang kita tak boleh sampai secara akal, waras kita secara logik zaman lah fikir ni. Dia kata, boleh ke? Dengan tak ada pengajian yang sistematik semua, boleh ke dia dapat ilmu? Itu kerja Allah. Allama man yasha. Allah Ta'ala mengajak siapa yang kehendak. Kan? Allah Ta'ala boleh ajak dengan sebab baik khidmat dia kepada guru dia, pada ilmu, memudahkan guru dia untuk menyampaikan ilmu. Kan? Allah Ta'ala buka yang dia sendiri pun tak tahu. Banyak. Kan? Dulu Tok Kenali cerita, dia mengaji di Mekah. Dia mengaji di Mekah tu, Tok Kenali tu dengan guru dia Syekh Ahmad Al-Fatani, Ahmad bin Muhammad Zaid Al-Fatani, pengarang Faridatul Faraid. Dia duduk di tiang Masjidil Haram tu, guru dia duduk mengajar, dia tidur. Orang lain duduk tumpu mengaji, dia tidur. Dia kan? Tapi bila Syekh Ahmad Al-Fatani tanya dia boleh jawab. Boleh jawab. Anak murid hak lama hak depan tu pun nak jawab tak boleh. Dia boleh jawab. Kerana barakah ilmu bagi kat dia. Dia tak ada pada ilmu akademik, tak ada. Mainstream tak ada. Ya? Ilmu mainstream ni kita cedok pada barat. Barat dia tak ada nilai tu. Kalau kita nak buat mainstream kita akan cedok daripada hak ni. Daripada hak Islamnya. Daripada hak Nabi ajak. Ya? Kalau kita ambil hak yang barat punya, semua yang ada dalam dunia ni hak barat. Dia punya sistem dia, PMP dia, kan, semua. Tak apalah sistem PMP, tapi dia tak ada roh dia. Kita cedok 100%. Ya? Kita kursus tu sebut nama orang putih semua. Ahli-ahli pendidikan. Tak ada aku seorang pun ahli Islam. Ya? Jadi nak buat macam mana? Kan? Maka melahirkan anak-anak murid yang tidak ada belas kesian pada guru dia. Melahirkan anak murid yang tidak ada nak buat jasa, nak membalas jasa baik guru dia. Adalah. Adalah, tapi tak ramai. Tak ramai. Bukan kata tak ada. Ada juga yang ingat pada guru dia balik, saya boleh ni, kan. Itu pun pasal guru tu bagus. Dia bagi pesanan khusus pada anak murid dia ni. Kena begini, dia pegang, akhirnya dia berjaya. Dia ingat guru dia ni. Itu kan. Baik. Dan berulang-ulang mengerjakan pekerjaan mereka itu. Berulang-ulang mengerjakan pekerjaan mereka itu dan mengusahai pada menyampaikan kehendak mereka itu, guru-guru tu berulang-ulang mengerjakan urusan mereka. Hari-hari dia buat, kan, tolong bantu, dan juga usaha untuk menyampaikan kehendak dan maksud mereka, kan. Guru dia tu para ulama sufiah semua sekali lah, ahli agama ni, orang yang ahli agama ni depa tolong para ulama, kan. Orang awam ni zaman dulu tuan, orang awam ni dia khidmat. Zaman lah ni depa mai ni cah je ustaz. Bagi cah terus kat dia. Cah pula tu bagilah kurang sikit, 20% tak ada lah. Jadi kau murah apa picek ke orang lain murah lagi. Dia kata murah dah, dengan kita pun dia murah. Pasal apa? Pasal dia belajar mainstream tak didik dia macam tu.
Dia belajar di mainstream. Minta maaf, saya pengajar mainstream juga. Kan? Dia tak didik macam tu. Tak ada siapa orang tua kita zaman dulu bila tok guru buka pondok, pakat mai tolong buat, pakat bagi bantu kan, menghidupkan. Tok guru pula daripada A sampai Z dia tolong orang kampung. Daripada mandi kapan awak masuk dalam kubur, talqin, dia khidmat pada orang kampung. Orang kampung khidmat dia semua sepenuhnya. Ini tradisi kita yang orang tak tahu, ya. Ulama karang berjilid-jilid kitab nak cerita khidmat kepada para ulama saja. Khidmat penuntut ilmu kepada guru, guru kepada penuntut ilmu. Ada adab dia. Tak ada. Ya. Kita di hari ini habis. Ini tak ada pada diri kita, cuma ada itulah. Bila masuk pondok madrasah ke apa ke, barulah ada nilai-nilai tu diajak, nah. Ini benda yang kita tak tahu, ya. Bukan makna dia jadi ta'assub, tak. Itu memang dia punya tu. Tradisi dia begitu dah. Yang kita warisi daripada dulu nah sampai hari ini. Kita dah dipengaruhi cara pemikiran barat nah. Sebab itu kita tak boleh terima benda ni. Dan mengusaha untuk menyampaikan kehendak mereka. Kita permudahkan urusan mereka. Kan? Memberi makan dan pakai akan fuqara. Habis dah. Itu satu. Itu salah satu amalan kebajikan yang kita buat. Saya pergi di Indonesia kan, di Jawa kan, di sana amalan khidmat ni masih lagi utuh, ya, kuat lagi. Kan? Di Indonesia ada anak murid tu dia bawa dia pegang selipar guru. Guru keluar dia suar selipar tulang kaki Tok Guru tu. Zaman-zaman dulu ada lah tempat kita Tok Guru dulu kan. Tak ada. Bukan nak didik dia Tok Guru dia dulu pun macam tu juga. Tok Guru dia ni pun dia buat kat guru dia macam tu. Dia warisi benda tu. Sangat menghormati. Saya pergi di pesantren yang besar-besar di Indonesia. Guru tu bila meninggal dunia dia tak tanam di kubur awam ni atau kubur sebelah kubur ni lah, kubur orang ramai. Depa di sana tak tahulah di Indonesia boleh kot kan. Di sini rasa tak boleh lah kan. Di Indonesia ni di mana dia meninggal, di situlah dimakamkan. Dia ada siap dalam kawasan pesantren itu tanah perkuburan untuk keluarga dan juga warga pondok tu. Ya. Dia buat macam tu. Satu pondok saya pergi di Pondok Sidogiri kan. Kami pergi, lepas tu nak ziarah lah kubur-kubur pengasas pondok tu. Pondok tu tua, ratus tahun dah. Ratus tahun, ya. Lepas pada zaman Abu Soro ni. Kemudian boleh pergi tengok tu ada orang baca Quran, baca Yasin, batu buat tahlil apa. Dia tanya ni, dia kata memang hari-hari dia anak murid ni depa bergiliang. Anak murid tuan-tuan tahu berapa? Agak-agak berapa? Cuba teka tengok. 1,000 tu. Anak murid dia tu 20,000. Pondok yang terbesar. 20,000 ni macam taman apa sini. Macam di Padang Serai. Satu taman besar. Satu bandar. Boleh jadi bandar lah. Merenyut orang. Matang Pasiak pun tak ada 20,000. Satu parlimen tu 20,000. Ya. Itu dia. Banyak dia. Hampir 20,000 tu. Penuh. Jadi kampung kita tak tahu mana. Ni kampung ke pondok? Kampung, pondok. Besar tu. 20,000. Banyak dia. Hari-hari orang pi. Anak murid ni. Anak murid dia bergiliang. Pakat pi. Semua pakat pi. Ya, dia berebut lah. Tapi dia bagi masa tu untuk maknanya baca tahlil tu sepanjang masa. Siang, lagi malam, tengah malam, mai pagi esok malam tak putih-putih Tok Guru tu beruntung semua lah. Baca Quran, anak murid baca Quran pula. Tak putih betul, malam, tengah malam pun ada lagi. Kita dah ingat baca Quran 3 hari ya. Sampai ni. Kerana apa? Kerana dia ada prinsip khidmat kepada guru tu. Bahkan sampai lepas mati pun macam tu juga. Sebab kita tak ada, Tok Guru mati hang.
Habis lah sehari itu lah kita nak pergi baca Quran. Lepas tu dah dah. Kan? Kalau di pondok Pasir Tumbuh tu tiap-tiap hari Jumaat dia pergi. Tapi di Jawa ni hari-hari dia baca. Mungkinlah tengah malam ada kot yang bergiliak jaga. Ramai kan? Dia pun bagi macam tu. Beruntung. Tok Guru macam tu beruntung. Ya. Baik. Kemudian dia kata dan memberi makan dan pakai akan fuqara. Nanti kita akan tengok nanti perbincangan tentang tajuk ini secara panjang lebar nanti insya-Allah pada kuliah kita yang akan datang. Jadi cukup sekadar itu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحسن ختامنا أجمعين وتوفنا مسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.